Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada penonton Wanita Hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami untuk siaran 13 Januari 2021. InsyaAllah sehingga jam 1 tengah hari nanti, saya dan juga Fiza akan menemani anda. Hari pertama PKP hari ini, Fatin, bagaimana perjalanan Fatin daripada Shah Alam datang ke tempat kerja hari ini? Okey, kalau apa yang boleh saya kongsikan, kereta sememangnya jumlah kenderaan kurang, tapi apa yang boleh saya katakan, rasa suram pula tiba-tiba bila tak ada, orang kata suasana tu lain lah, Fiza. Dan saya kira ini juga yang kita nak kongsikan bagi anda seluruh rakyat Malaysia, penonton-penonton Wanita Hari ini yang bersama dengan kita, yang mana bermula hari ini di 6 buah negeri di Malaysia telah pun bermula PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan di Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Melaka, Johor dan juga Sabah. Dan yang mana PKP ini bermula hari ini dan akan terus berlangsung sehingga ke 26 Januari 2021. Dan bagi di kawasan-kawasan lain di Malaysia pula masih lagi diteruskan PKPB dan juga PKPP, yang mana setiap aktiviti-aktiviti yang berlangsung di setiap kawasan itu harus mengikuti setiap garis panduan dan juga piawaian yang telah pun ditetapkan oleh MKN. Dan Fatin, kalau kita cakap tentang PKP ni, Fatin, tujuannya adalah untuk mengekang dan juga membendung penularan wabak COVID-19 ini yang semakin hari angkanya semakin tinggi. Ini antara mungkin titik tengah untuk sama-sama kita cari jalan terbaik untuk kita cuba mengurangkan lagi penularan wabak ini. Dan ada juga dalam kalangan penonton-penonton dan juga rakyat Malaysia yang telah pun berkongsi macam-macam penulisan, perkongsian di laman lagu, di laman sesawang Instagram, Facebook dan macam-macam lagi kan, yang ada yang mengatakan bahawa ini menggamit semula kenangan sewaktu PKP yang pertama bermula 18 Mac 2020. Dan sebenarnya kan Fatin, mungkin kalau kita lihat pula dari segi persediaan diri, mungkin kalau kita lihat kali ini dalam kalangan rakyat Malaysia lebih orang kata bersedia. Betul. Dari sudut mental dan juga fizikal. Kalau sebelum ni apabila diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, ramai yang keluar pergi panik buying dan sebagainya kan, tetapi alhamdulillah tidak ada panik buying. Cuma malam tadi saya keluar daripada pejabat jam 9 malam. Saya sampai ke Klang jam 11 lebih malam kerana jalan raya cukup sesak. Oh, okey. Saya rasakan itu kan panic driving tu disebabkan mereka nak meluangkan masa di luar sebab 2 minggu kena duduk kat rumah kan. Apa pun saya kira memang rata-rata daripada kita semua telah pun bersedia, tidaklah seteruk PKP terdahulu pada Mac lalu yang mana kita rasa tertekan dan sebagainya. Kita mungkin bersedia daripada segi emosi dan juga fizikal, dari segi kita punya penjimatan khususnya dah bersedia, dan orang kata ini adalah macam Fiza cakap ni deja vu. So kita boleh menangani bersama, InsyaAllah. Dan apa-apa pun, walaupun hari ini telah pun bermulanya PKP di 6 buah negeri di Malaysia dan juga PKPB dan juga PKPP yang masih lagi diteruskan di beberapa buah negeri yang lain di Malaysia, kita harus juga ingat bahawa semalam kes COVID yang dilaporkan sebanyak 3,309 kes. Ini bukan satu angka yang sikit ataupun mudah. Ini adalah satu angka yang cukup besar yang mana kita sama-sama harus memainkan peranan kita. Tak kira lah berada di mana, Fatin. Walaupun dalam rumah ke dekat yang masih lagi bekerja di pejabat dan sebagainya, kita harus sentiasa menitik beratkan tentang langkah-langkah keselamatan. 3,309 angka yang besar, dan kita boleh mulakan hari ini untuk kita sama-sama turunkan statistik ini. Kalau kita tengok juga keseluruhan 30,390 ini agak merisaukan kita semua. Tapi tak apa, untuk hari ini kita ambil semangat baru untuk kita terus sama-sama menurunkan statistik COVID-19 ini. Sama-sama kita boleh hidup selesa selepas 26 hari bulan ini, insya-Allah. Okey, memandangkan bagi anda yang ketika ini menonton kami, ramai yang sedang bekerja dari rumah, berada di rumah bersama dengan keluarga. Ada macam-macam aktiviti yang dapat anda manfaatkan bersama. Jadi kami di Wanita Hari ini nak kongsikan sesuatu yang lebih interaktif supaya anda terus bersama kami sehingga ke hujung siaran nanti. Kami nak berikan anda teka-teki pilihan daripada penerbit kami hari ini. Teka-teki dia berbunyi, Fatin. Dari jauh datang berkelana, orang melihat berasa risau.
Ia dibawa ke mana-mana, matanya kecil seperti pisau. Apa tu? Saya pun tak tahu, tapi Risau tak kita. apa. Anda boleh terus kongsikan jawapan anda ini bersama dengan kami di Facebook WHITV3. InsyaAllah kami akan bacakan jawapan yang paling tepat di hujung siaran nanti. Ya, ini gambar pembayang. Apa ni? Oh, okey. Juru kamera saya dekat depan dia dah jawab, tapi tak tahulah betul ke tak betul. Kita kena Abang Rahman tunggu Salim nanti. kita. Okey, kita nak teruskan kepada topik kita hari ini. Fatin, bagi adik-adik ataupun anak-anak yang bersekolah Adik-adik tadika, saya juga. macam anak Fatin kan, dah pun mula bersekolah pada minggu lepas kan. Jadi untuk tempoh PKP ni, hari ni Fatin masih hantar Hailet ke sekolah ataupun tidak? Masih, tapi apa yang saya akui memang sekolah sangat mematuhi SOP dan orang kata penjarakan fizikal semua dijaga. Sebab apa? Mereka tetap meneruskan orang kata operasi disebabkan sebab-sebab tertentu. Tapi apa pun ibu bapa perlulah memainkan peranan untuk terus membantu pihak sekolah dan juga anak-anak kita terus menjaga SOP. Dalam masa yang sama kita boleh turunkan angka itu, Fiza. InsyaAllah. Dan hari ini yang kita nak bincangkan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini, ini juga mungkin menjadi dilema dalam kalangan ibu bapa dan juga pelajar serta guru-guru apabila bagi kawasan-kawasan yang ditetapkan seperti kawasan-kawasan PKP yang mana kaedah pembelajaran akan bermula secara atas talian dan bagi kawasan-kawasan di PKPB ataupun PKPP persekolahan dijalankan mengikut SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi ini bukan isu yang baru. Saban waktu kita bawa juga isu ini bersama dengan anda penonton-penonton di Wanita Hari ini. Bagaimana sebenarnya persediaan dari sudut mental, fizikal, dari segi kos dan sebagainya. Ingin terus kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton Wanita Hari ini. Yang mana sebenarnya ada juga laporan-laporan yang telah pun dikongsikan melalui akhbar-akhbar dan juga majalah Fatin mengenai dilema persekolahan ini. Silakan Fatin. Antaranya penutupan sekolah akibat COVID-19 dijangka memberi impak pada pendidikan dan kesejahteraan ekonomi pelajar yang terkesan sepanjang hidup mereka. Ini satu yang merisaukan kita. Dan satu kajian menganggarkan kesan kehilangan pendidikan global akibat penutupan sekolah selama 4 bulan adalah bersamaan dengan 10 trilion dolar Amerika ataupun 41 trilion ringgit dari segi kehilangan pendapatan. Dan penutupan sekolah secara berpanjangan ini sebenarnya juga penonton akan menyebabkan pelajar dan juga negara kehilangan jumlah besar sepanjang hidup. Mereka menggambarkan betapa teruk kesan penutupan sekolah, malah menjejaskan beberapa langkah diputuskan kerajaan dalam membentuk dasar untuk menebus semula hari persekolahan yang hilang. Ini menurut laporannya yang kita baca daripada akhbar ini. Tapi sebenarnya kalau kita cakap tentang pembelajaran ini, pastinya ia memberi kesan yang berbeza terhadap setiap individu. Ada orang yang mungkin mudah untuk menerima kaedah pembelajaran menerusi atas talian, tetapi ada anak-anak kita yang mungkin memerlukan kaedah konvensional seperti kaedah bersemuka ini untuk mereka memahami mata pelajaran tertentu. Ini nak terus kami kongsikan bersama dengan anda di rumah pada hari ini. Kami berdua saja, yang mana tetamu kita pada hari ini akan kita hubungi secara atas talian sebentar lagi untuk sama-sama kita kongsikan dan juga dengarkan apakah pendapat mereka. Topik dilema persekolahan. Kalau anda ada perkongsian dan juga pengalaman yang nak dikongsikan dengan kami dan juga tetamu sebentar nanti, terus hantar di Facebook kami. Tapi sebelum itu, apa kata sama-sama kita imbas kembali kronologi apa yang berlaku tentang dilema persekolahan ini yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami, Amira. Silakan. Pandemik COVID-19 yang melanda memberikan kesan besar kepada negara terhadap sektor ekonomi, kehidupan sosial termasuklah sektor pendidikan. Bermula dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 2020 yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ia turut melibatkan penutupan sekolah di seluruh negara sehingga 31 Mac bertujuan mengekang penularan virus COVID-19. Sesi pembelajaran mula dilaksanakan secara atas talian sehingga sekolah dibenarkan beroperasi semula. Sesi persekolahan kemudiannya dibuka secara berperingkat bermula 24 Jun. 1 Julai 2020, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razif Majidin mengumumkan tarikh pembukaan penuh bersekolah bagi pelajar selain tingkatan 5 dan tingkatan 6 adalah pada 15 Julai 2020 dan 22 Julai 2020.
Pada 12 Oktober 2020 sehingga 25 Oktober 2020, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS menangguhkan semua operasi persekolahan di bawah kelolaan dan kawalannya di daerah Petaling. Lantaran kes COVID-19 semakin meningkat setiap hari dalam gelombang ketiga sehingga mencecah angka 3,000 kes, menyebabkan kerajaan terpaksa melaksanakan semula PKP di 6 buah negeri sekaligus sesi persekolahan yang sepatutnya bermula 20 Januari 2021 terpaksa dilaksanakan secara atas talian di negeri yang dilaksanakan PKP. Bagaimanapun, hanya pelajar yang menduduki Sijil Peperiksaan Malaysia SPM tahun 2020 dan 2021 dibenarkan hadir ke sekolah di negeri dan wilayah persekutuan yang dikuatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagi sekolah dalam kawasan PKPB dan PKPP, sekolah dibenarkan beroperasi mengikut takwim yang telah ditetapkan serta mengikut prosedur operasi standard yang diumumkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, itu dia antara laporan yang sempat disediakan oleh rakan kami Mira, dan ini yang kita nak kongsikan pada hari ini tentang dilema persekolahan ini, yang mana mungkin anda juga boleh kongsikan pendapat anda sebagai ibu bapa ataupun sebagai seorang pendidik, ataupun kalau mungkin adik-adik pelajar juga nak kongsikan pendapat anda, boleh terus bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Dan bila kita cakap tentang impak persekolahan ini, Fatin, ini saya tak ada anak, tapi anak-anak buah kan, ada yang tahun ini nak menduduki peperiksaan SPM, ada yang tahun lepas sepatutnya menduduki peperiksaan UPSR tetapi dimansuhkan, yang mana tahun ini akan berganjat ke tingkatan 1. Yeah. Ada yang tahun lepas darjah 1, tak belajar sangat kan. Dan ada juga anak buah saya yang baru berusia 5 tahun, tahun ni ke 6 tahun. Yang ini yang kecil ni, yang mula-mula dulu kejap tak nak pergi sekolah, tapi minggu lepas bila dah buka sekolah, excited, seronok sangat nak pergi sekolah. Jadi gembira sebab dapat berjumpa kembali dengan rakan-rakan mereka. Betul. Kan. Tetapi mungkin ada juga dalam kalangan ibu bapa, walaupun ada tadika yang dibenarkan untuk beroperasi, mungkin ada juga dalam kalangan ibu bapa yang tidak menghantar anak mereka buat seketika waktu atas faktor-faktor tertentu kan. Betul, Fiza. Saya rasakan untuk yang mungkin baru meningkat pada darjah 1, mereka agak terkesan juga kerana mereka baru nak berdepan dengan situasi atau persekitaran baru, tetapi tiba-tiba dah tak boleh pergi sekolah. Jadi ini adalah cabaran untuk ibu bapa sebenarnya. Ini yang kita akan bincangkan sebentar nanti, Fiza. Dan seperti tadi, ada antara perkongsian apa, hantarkan kepada kami di Facebook dan juga Instagram kami. Okey, kami nak berehat dahulu seketika. Teruskan bersama kami di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kembali dalam Wanita Hari ini. Dan ini yang kami nak kongsikan kepada anda semua tentang topik yang bakal kita bawakan. Ya, dan dilema persekolahan seperti biasa disebabkan PKP, kita orang kata bersama dengan tetamu kita di atas talian, dan kita bersama dengan Encik Zahid Muhammad selaku perunding motivasi untuk hari ini. Selain Encik Zahid, kita juga bersama dengan Encik Azman Nizam Baharum selaku YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Seri Pristana. Apa khabar kedua-duanya? Baik, Alhamdulillah. Ya, baik, Alhamdulillah. Rasanya dah lama tak bersua muka bersama dengan Encik Zahid. Encik Zahid, Itulah, PKP terus. Tak dapat ke mana-mana. Okey, tak apa. Kalau walaupun secara atas talian, insyaAllah kita harapkan perkongsian kita hari ini akan terus dapat memberi manfaat yang berguna buat semua penonton kita. Kita mulakan dengan Encik Zahid dulu. Kita nak cakap tentang dilema yang sedang berlaku dalam kalangan ibu bapa, anak-anak dan juga guru ini tentang persekolahan dan juga pembelajaran. Apabila kita cakap tentang persekolahan ini, semua sedia maklum mengikut takwim, sekolah bakal dibuka pada tanggal 20 Januari, iaitu pada hari Rabu minggu depan kan. Tetapi di kawasan-kawasan tertentu, sesi pembelajaran ini ada yang dijalankan seperti biasa, tetapi bagi di kawasan PKP pula, kelas ataupun pembelajaran ini akan dijalankan secara atas talian. Mungkin Encik Zahid boleh kongsikanlah bagaimana sebenarnya dari sudut persediaan emosi, fizikal dan juga mental, yang mana ini bukan perkara yang baru. Anak-anak kita, ibu bapa dan juga pendidik kita dah pun melalui fasa ini pada tahun yang lalu, hampir 1 tahun. Jadi bagaimana kita nak kongsikan dari segi apa yang perlu kita tahu dan bersedia untuk yang bakal kita teruskan pada tanggal 20 Januari ini? Okay, terima kasih Fiza dan Fatin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Jadi ini satu benda yang kita sebenarnya harapan ramai orang lah daripada interaksi saya.
mereka mengharapkan benda ni kita tak perlu buat dah. Kita dah tengok bagaimana agaknya keperitan jugalah masa buat belajar online tahun lepas. Saya pun tengok sendiri anak saya seorang tu duduk menghadap komputer, belajar daripada guru-guru. Okey. Jadi pertama sekali untuk jawab soalan Fiza tadi, saya nampak benda ni memang betul. Paling penting sekali ialah persediaan dari segi mental lah saya rasa. Iaitu attitude kita sendiri sebagai ibu dan ayah. Bagaimana kita menghadapi suasana ni? Adakah kita menghadapi dengan keluhan, dengan perasaan negatif, kecewa, atau kita melihat sebaliknya? Jadi ini bahaya sebenarnya sebab dia ada satu term yang baru keluar hujung-hujung tahun lepas. Dia panggil pandemic fatigue. Maknanya kelesuan pandemik, keletihan orang dah jemu dah. Ini global term. Satu lagi keluar term work-life confusion. Kekeliruan hidup dan kerja. Sebab ramai yang bekerja di rumah, anak belajar di rumah. Jadi timbul perasaan sebegini. Ini sebenarnya bahaya kerana kalau kita tak kawal, kita akan menampakkan reaksi negatif. Kita sendiri mengeluh kan. Saya rasa mula-mula sekali saya rasa memang normal. Semua orang tak bersedia dan ada yang ujian dia lebih besar daripada yang lain. Benar. Jadi keluhan tu saya rasa secara reaktif akan keluar. Tetapi kita tak boleh nak memilih untuk berada dalam zon negatif. Sebab terutamanya ibu-ibu dan ayah-ayah yang ada anak bersekolah. Kerana pasti benda ni akan mempengaruhi emosi anak-anak. Setuju. Contohnya bila ayah mak kata, alah nak kena belajar online lagi ke? Terus anak pun dia pick up benda tu. Dia kata dia akan terus pick up, dia kata belajar online susah, belajar online tak bagus. Dan ini bahayalah sebenarnya, akan mempengaruhi emosi anak. Sejauh mana pengaruh kita tak tahu. Jadi lebih baik kita cuba hadapi benda ni. Mungkin kejap lagi saya cuba urailah teknik-teknik bagaimana untuk kita upkan semangat kita untuk hadapi cabaran baru ni 2021. Wallahualam. Fiza. Maafkan saya Cik Zaid nak mencelah sikit kan. Kerana kadang-kadang boleh. kita harus juga akur apa yang Cik Zaid katakan tadi tentang bagaimana ibu bapa ataupun penjaga ini juga harus bersedia. Ini yang kita harus akur, bahawa kehidupan baharu kita, pembudayaan norma baharu ini harus kita tetapkan dalam kehidupan kita, suka ataupun tidak. Ini yang terpaksa kita lalui dan juga tempuhi. Mungkin Cik Azman juga ada sesuatu yang nak dikongsikan, Fatin. Okey, kita nak tanya Cik Azman berkenaan dengan mungkin yuran bayaran PIBG telah pun ada yang dah melaksanakannya, tapi bagaimana pihak sekolah ataupun pihak PIBG sendiri orang kata memanfaatkan kepada mereka yang mungkin memerlukan? Terima kasih pengacara Fiza Fatin dan Cik Muhammad Zaid. Betul kan, iuran PIBG ataupun istilah yang betul adalah sumbangan PIBG merupakan secara sukarela sebenarnya. Jadi seperti mana dalam perkeliling kementerian tidak boleh diwajibkan kepada semua ibu bapa. Namun demikian, kesedaran yang tinggi oleh para ibu bapa untuk menjelaskan sumbangan PIBG ini biasanya tinggi. Rakan-rakan saya di kalangan PIBG sekolah memaklumkan walaupun waktu PKP ini ibu bapa tetap menjelaskan sumbangan PIBG ini. Kerana kita melihat banyak perkara-perkara yang boleh kita bangunkan. Sebagai contoh di sekolah saya, walaupun aktiviti kurikulum dan core kurikulum tidak dapat dijalankan, namun penumpuan kami ialah untuk membantu sekolah terutamanya dalam meningkatkan dari segi kemudahan pembelajaran, menambah bahan-bahan bacaan di pusat sumber. Sebab itu juga kita menaik taraf kemudahan-kemudahan untuk menambah keselesaan dan keselamatan anak-anak kita. Sebagai contohnya untuk sekolah kami, dengan sumbangan-sumbangan yang kami terima daripada para ibu bapa, kita telah naik taraf surau, naik taraf dewan, naik taraf pusat sumber dan kemudahan-kemudahan yang lain untuk persediaan anak-anak bagi sesi 2021 ini. Okey.
Cik Azman, itu kita cakap dari segi persediaan apabila anak-anak ini kembali ke sekolah untuk sesi pembelajaran secara bersemuka. Namun dalam keadaan yang sekarang ini, selain daripada persediaan mental, fizikal, kita harus akur juga dari segi kewangan, yang mana mungkin ada juga dalam kalangan ibu bapa dan juga pelajar ini yang mungkin terjejas diakibatkan oleh kekangan kewangan. Sebab ada yang bekerja sendiri, ada yang diberhentikan kerja, ada yang dipotong gajinya akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Bagaimana pihak PIBG ini menjalankan tanggungjawab dan juga terus memainkan peranan walaupun anak-anak ini tidak berada di sekolah dalam membantu untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup, meneruskan pembelajaran. Maklumlah kalau kita nak belajar atas talian ni, kita perlukan line internet yang bagus. Ada orang ataupun mungkin anak-anak ini yang tidak mempunyai peranti-peranti tertentu. Kalau kita boleh kongsikan peranan PIBG dalam memastikan anak-anak ini juga mendapat pembelajaran yang sama seperti kawan-kawan yang lain. Saya sangat setuju tu. Dalam kita waktu PKP ni dan apatah lagi pelaksanaan PDPR, iaitu pembelajaran secara online kepada anak-anak kita. Jadi sudah tentu tidak semua ibu bapa, terutamanya di luar bandar, namun di bandar pun ada juga ibu bapa kita yang kategori miskin bandar. Dan seperti yang Fiza cakap tadi, bagi yang berhenti kerja, bagi yang bekerja sendiri dan sebagainya, sudah tentu tidak mampu untuk menyediakan device ataupun data-data yang sesuai. Sebab kalau kata kita ikuti kelas secara online untuk 1 jam Zoom dan sebagainya, memakan data hampir 1 gig. Jadi ini memberi satu kekangan kepada ibu bapa di luar sana untuk meneruskan kelas secara online ataupun pembelajaran secara PDPR ini. Namun demikian, kita tidak mempunyai pilihan. Itu saja saluran yang kita boleh manfaatkan dalam suasana ketika ini. Cuma saranan bagi pihak ibu bapa, mungkin boleh ditambah dari segi fizikal berbentuk kertas-kertas latihan. Sebagai contoh ni, di sekolah saya guru-guru telah memberikan bahan-bahan kerja secara photostat dan ibu bapa akan datang ke sekolah untuk ambil bahan tersebut dan pelajar-pelajar akan buat latihan di rumah dan hantar semula ke sekolah untuk disemak dan diperiksa oleh guru-guru. Ini satu alternatif ataupun pilihan yang boleh sebagai menyokong kepada elemen PDPR yang dijalankan sekarang. Cuma saya mungkin respon sikit tentang senario ibu bapa. Rata-rata ibu bapa sebenarnya tak sabar ataupun anak-anak tidak sabar untuk memasuki alam persekolahan sesi 2021. Jadi mereka boleh kata istilah dia dah bosan duduk rumah. Cik Zahid. Ya, betul. Jadi Sungguh sangat. namun demikian, bagi kawasan PKP, terutama di 6 negeri, Selangor, Johor dan sebagainya, jadi kita berharap peranan semua pihak dapat kita percepatkan supaya pembelajaran secara fizikal ini dapat kita laksanakan. Namun demikian, bagi pihak ibu bapa, saya mengucapkan terima kasihlah kepada kementerian masih lagi membuka kepada pelajar-pelajar SPM 2020-2021 untuk datang ke sekolah pada 20 hari bulan Januari 2021 ini untuk meneruskan pembelajaran secara bersemuka. Kerana kajian yang dibuat oleh NUTP sendiri, iaitu 98% guru-guru lebih prefer kepada pembelajaran secara bersemuka untuk meneruskan atau membantu pelajar-pelajar ini dalam persediaan menghadapi SPM, terutamanya peperiksaan besar seperti SPM ini. Namun demikian, untuk bagi ibu bapa yang darjah 1, kita faham ini adalah persekolahan yang pertama bagi anak-anak mereka, terutamanya ibu bapa muda. Jadi pengalaman kita semasa 2020, pihak sekolah telah melaksanakan SOP yang begitu ketat. Dari awal pagar sekolah sampailah masuk ke perangkat sekolah, semuanya diberikan panduan dan penerangan yang jelas supaya anak-anak ini dapat ikuti. Jadi bagi pihak PIBG, pesanan kami kepada ibu bapa, terutamanya ibu bapa yang muda-muda yang baru ada anak darjah 1, jadi tidak perlu risau. Kita kena yakin kepada sistem persekolahan kita yang telah kita praktis waktu PKPP awal pertengahan 2020 lalu, telah terbukti dan berkesan memang kita mampu untuk menangani sebarang perkara-perkara yang boleh
berlakunya penyebaran wabak COVID-19 dalam kalangan pelajar sekolah. Baiklah Cik Azman, ada banyak lagi nak kita bincangkan terus tentang topik kita pada hari ini. Ini mungkin terus kita nak tanyakan kepada Cik Zaid tadi lah kan. Kalau kita cakap ataupun mengikut kajian daripada UNESCO dan juga Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU menganggarkan setakat Mei lalu 40% pelajar yang terbabit dengan penutupan sekolah tidak memiliki akses internet sekaligus memungkinkan sejumlah besar pelajar keciciran jika sekolah terus ditutup. Tapi kita harus akur juga bahawa antara apa sahaja keputusan yang dibuat ini adalah untuk kebaikan semua pihak, insya-Allah. Kita berbalik kepada persediaan dari sudut kewangan pula tadi Cik Zaid, seperti yang ditanyakan kepada Cik Azman, bagaimana pihak-pihak BG sepatutnya juga turut boleh membantu dari segi bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan ini. Ini kita nak kongsikan. Kalau kita bercakap, kita mungkin dilanda badai yang sama, tetapi kapal kita pastinya berbeza-beza. Ada orang menaiki kapal mewah, ada orang sampannya sudah bocor dan mungkin menaiki tongkang dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak memahami bahawa kasut kita tak semua sama. Kita memahami bahawa ada dalam kalangan ibu bapa dan juga anak-anak ini mempunyai pelbagai kekangan yang mana kita sebagai masyarakat juga harus membantu mereka, Cik Zaid. Okey. Cantik analogi tu yang Fiza guna tu, iaitu lautan yang sama tetapi kapalnya berbeza. Ya. Okey. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada Cik Azman dan semua PIBG yang bertanggungjawab lah kerana masih meneruskan usaha membantu anak-anak murid, anak-anak sekolah. Bagi saya pun pernah berada dalam situasi menjadi YDP PIBG. Jadi saya fahamlah bagaimana kadang-kadang susah nak berbagai jenis ibu bapa yang kita terpaksa hadapi. Tetapi kita kena layan lah, kita kena hadapi. Dan kepada ibu bapa pula, kita janganlah tengok yuran ataupun sumbangan PIBG ni sesuatu benda yang macam transaksi, macam beli uniform, beli baju, itu mungkin transaksi. Tetapi sumbangan PIBG saya anggap lebih kepada pelaburan, iaitu pelaburan yang akan membawa pulangan insya-Allah kepada anak-anak kita juga. Jadi untuk jawab soalan Fiza tadi, sememangnya kita kena kreatif lah dalam mencari solution. Ada saya terjumpa, saya banyak terlibat dengan golongan G40 yang memang ternyata 70%, 80% memang hilang pekerjaan, hilang mata pencarian. Tetapi kalau ditengok dari sudut positifnya, mereka ni biasa susah. Jadi mereka dah banyak cara-cara kreatif untuk menghadapi kesusahan ni. Contohnya ada yang bagi tahu saya, mereka beli gadget, phone second hand apa panggil second hand lah, yang telah ni murah je, tak mendalam 100 lebih boleh dapat. Jadi tujuan ibu dan ayah tu ialah untuk pastikan ada prasarana di rumah. Ada yang beli baru dan murah, 200-300. Saya pun terkejut, ada rupanya gadget-gadget yang canggih baru 300 je harga dia. Maknanya kena kreatif lah. Dan sekali lagi, jangan kita anggap benda ni sebagai transaksi, tapi kita anggaplah sebagai pelaburan. Jadi bila kita anggap sebagai pelaburan tu, hati kita tenang sikit. Sebab insya-Allah ada pulangan dia nanti. Dan saya setuju sangat, dan saya pun risau juga sebenarnya. Saya banyak ada interaksi dengan guru-guru. Ada yang kata 95%, ada seorang guru ni kata 95% murid dia tak masuk kelas. Tak masuk kelas. Dan bila saya tengok, mereka ni bukan dari keluarga yang tidak berpendapatan tinggi. Malah saya rasa ada yang pergi tuition pun ada. Jadi ini berbalik kepada soal disiplin. Disiplin dan sokongan ibu bapa itu sendiri. Tadi kita sebut pasal attitude, sikap ibu bapa. Ini kita masuk kepada, untuk benda ni jadi kejayaan, dia kena ada semua elemen ni. Iaitu disiplin murid itu sendiri dan disiplin ibu bapa itu sendiri. Kalau saya, dekat rumah saya, isteri saya lah yang menjadi driver disiplin ni. Dia akan pastikan dia masuk dalam grup kelas. Dia tahu semua jadual yang cikgu bagi, jadi dia akan pastikan anak saya masuk kelas tu. Kalau harap ke anak saya saja, mungkin dia pun terbabar juga. Sebab benda ni satu benda yang bukannya kadang-kadang anak-anak suka sebenarnya belajar online. Tetapi kena lawan lah. Jangan duk layan sangat perasaan
tak nak, malas semua tu, kita kena lawan-lawan, tapi memerlukan sokongan. Macam Fiza sebut tadi, badai kan. Nak menghadapi badai, kalau kita perahu seorang-seorang, ada kemungkinan besar kita terbalik, tenggelam. Tapi kalau kita naik ramai-ramai, bantu satu sama lain, insyaAllah kita boleh mampu hadapi badai tadi. Mungkin kita boleh simpulkan di mana inisiatif pihak sekolah telah pun terjadi dan juga pengorbanan ibu dan disiplin pelajar tu. Okey, kita dah dengar apa perkongsian daripada tetamu kita. Apa kata kita nak bawa perhatian penonton dengar apa kata orang ramai. Saya setuju untuk anak-anak belajar terus di rumah, which is belajar online. Okay, saya bersetuju jika pembelajaran online diteruskan kerana COVID-19 sekarang ni telah merebak di seluruh Malaysia. Macam anak saya darjah 1 tak ketinggalan. So kita pun tak boleh pantau untuk online macam mana. Biasalah kadang-kadang anak-anak tak fokus belajar. Tapi kalau sekolah buka pula, kita risau anak-anak kita. Macam mana yang budak-budak tu tak pakai mask ke, jaga jarak dia macam mana. Bagi saya kalau macam banyak sangat homework yang diberi dalam satu masa, dia orang tak boleh fokus. Jadi untuk tenaga pengajar, saya nasihatkan macam bagi step by step, bagi dia orang boleh learning, boleh fokus, lepas tu boleh send dia punya homework. Macam-macam perkongsian daripada mereka di luar sana. Baik, kita nak teruskan dengan topik kita hari ini, tapi kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan tetamu kita lagi. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali lagi dalam topik dilema pembelajaran dan kita nak perincikan berkenaan dengan apa situasi sebenarnya yang dialami oleh pelajar-pelajar bila diumumkan tak jadi sekolah 20 hari bulan ni. Bukan tak jadi sekolah, tak pergi sekolah, tapi tetap belajar di rumah bagi kawasan-kawasan PKP dan bagi kawasan-kawasan di kawasan yang terlibat dengan PKPB dan juga PKPP, takvim sekolah berjalan seperti biasa. Dan kita di talian masih lagi bersama dengan Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi dan juga Encik Muhammad Azman Nizam Baharun selaku YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Sri Pristana. Dan Fatin ada soalan nak terus dikongsikan. Ya, Encik Zaid, saya suka nak tanyakan kepada Encik Zaid. Mungkin kita khususkan atau fokuskan kepada mereka yang baru untuk mengenali persekitaran sekolah, khususnya mereka yang darjah 1 dan mungkin yang abang-abang ni tak kisah dah, mungkin dah boleh membawa diri. Tapi mereka ni yang mungkin bila mula sekolah, social skill ataupun tak didedahkan dengan persekitaran di sekolah. Mungkin kesannya mungkin kita tak nampak sekarang, tetapi akan datang bila waktu mungkin mencari pekerjaan dan sebagainya. Mereka kurang keyakinan dan sebagainya kerana terlalu lama duduk di rumah dan kurang pendedahan di persekitaran sekolah. Mungkin Cik Zaid boleh ulaskan. Betul tu Fatin. Ini antara banyak yang saya terima daripada luahan ibu bapa lah. Bukan kata yang darjah 1 yang baru masuk sekolah saja. Yang dah lama bersekolah pun ada masalah ni. Sedangkan kalau kita tengok apa yang membuatkan kunci kejayaan seseorang itu ialah bukannya kebijaksanaan dia, EQ dia, IQ dia, tetapi lebih kepada EQ, emotional quotient. Sehingga berapa? 70%, 80% EQ tu lebih penting daripada IQ. Dan salah satu cara bina EQ ialah dengan berinteraksi dengan kawan-kawan secara positif. Malangnya salah satu sumber utama EQ ni iaitu alam persekolahan telah tiada untuk sementara, tetapi bagi saya tidaklah menjadi masalah besar kalau ibu dan ayah boleh isi ruangan EQ yang tak ada ni dengan benda-benda lain. Contohnya di rumah, EQ ni maksud dia apa? Maksud dia keyakinan diri, self-esteem, maruah diri. Maruah diri, keyakinan diri. Dua ni kena jaga. Walaupun belajar di rumah, walaupun berada di rumah. Contohnya bila kita berinteraksi dengan anak-anak, nak marah macam mana sekalipun boleh marah, tetapi jangan sampai menjatuhkan maruah dia dan merendahkan keyakinan diri dia. Contohnya kalau kita kritik dia ke, membebel kat dia ke, anak-anak tu tetap sayang kat kita. Tetapi kemungkinan dia kurang kasih sayang kepada diri sendiri. Dia akan rasa aku ni tak bagus, aku ni tak guna.
Jadi cara teguran, cara kita interaksi dengan anak itu penting. Lagi penting zaman sekarang ni, zaman pandemik ni, kerana emosi banyak yang terganggu sebab tak jumpa kawan, tak pergi sekolah. Tetapi janganlah kita jadikan benda itu sebagai alasan untuk tidak menjaga emosi, belai emosi anak-anak, belai jiwa anak-anak, malah kena lebih lagi sekarang ni. Supaya mereka tak adalah terasa ada ruang kosong, vacuum dan sebagainya. Saya harap semua ibu bapa dapat jaga benda ni lah. Malah kita sama pasangan kita pun kan, dua-dua work from home ke contohnya, ada masalah, kita relax lah sikit at this point of time. Kita jangan strict sangat, kita tolak ansur lebih sikit, lebih kurang macam tu lah. Supaya yang paling penting EQ tadi, emotional quotient tadi, dibelai, dijaga. IQ tetap penting, tetapi yang pergi sekolah, belajar dalam kelas tu semua IQ. Tapi banyak dah kajian menunjukkan EQ lagi penting. 70-80% lagi penting. Jadi mana satu kita nak jaga? Pilihan di tangan kita lah, ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Okey, pilihan di tangan kita. EQ itu lebih penting 78% menurut kajian seperti yang dikongsikan oleh Cik Zaid. Ini peringatan untuk diri saya sendiri juga dan juga anda penonton. Kalau kita lihat dalam setiap perkara ataupun situasi yang berlaku ini, ada hikmah di sebaliknya. Seperti apa yang dikongsikan oleh Cik Zaid tadi kan, kalau ketika ini ada dalam kalangan ibu bapa yang diberi kelonggaran untuk bekerja dari rumah, ini juga mungkin masa terluang untuk sama-sama yang boleh diberikan untuk terus memberikan perhatian kepada anak-anak yang kalau mungkin sebelum ini tak berkesempatan ataupun terlalu sibuk dengan pekerjaan perniagaan dan sebagainya. Ini mungkin ruang-ruang kecil ini boleh diguna pakai untuk memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak kita. Dan kita nak tanya juga kepada Cik Azman, dari segi ataupun sudut pandang seorang ibu bapa dan juga selaku wakil PIBG sendiri, apa antara lain bentuk-bentuk sokongan yang sebenarnya harus sama-sama kita berganding bahu dalam memberikan sokongan yang padu ini, bukan sahaja kepada ibu bapa dan juga pelajar, tetapi kepada guru-guru. Kerana guru-guru ini juga selain daripada seorang pendidik, mereka juga harus memastikan anak-anak murid ini mendapat akses pembelajaran yang sebaiknya. Mereka juga adalah seorang ibu bapa yang kadang-kadang juga harus memberikan perhatian kepada anak-anak mereka. Cik Azman. Okey. Waktu pandemik ni adalah waktu yang, ataupun waktu PKP ni waktu yang sangat sesuai untuk kita mengenali lebih anak-anak kita. Sebab kita punya masa yang banyak di rumah, dan sebagai ibu bapa sebenarnya guru yang pertama untuk kita sebelum hantar anak ke sekolah adalah ibu bapa sendiri. Kerana kalau kita lihat 24 jam satu hari hanya 6 atau 7 jam sahaja anak-anak kita di sekolah. Sebaliknya lebih daripada itu adalah berada di rumah. Jadi sudah tentu peranan ibu bapa dan kami warga PIBG sangat menekankan kepada para ibu bapa supaya sentiasa menyokong potensi dan bakat anak-anak kita. Saya sangat setuju dengan pandangan daripada Cik Zaid tadi bahawa EQ lah yang akan drive pembesaran ataupun potensi anak-anak kita. Sebagai contohnya, macam di PIBG sekolah kami, kita banyak adakan program-program membentuk pembangunan bakat dan potensi. Kita bangunkan program catur, kita bangunkan aktiviti seperti bola sepak, aktiviti membentuk bakat pengucapan awam. Mana yang minat robotik tu kita galakkan anak-anak masuk robotik. Di sekolah kami ada kelab robotik, kelab teater dan pelbagai lagi. Jadi daripada situ ibu bapa yang berperanan utama untuk menggalakkan anak-anak mereka untuk menyertai bakat-bakat ini. Oh, satu lagi saya lupa, bakat gitar kecil tu. Wow. Ukulele. Dan pernah kita bawa pelajar-pelajar kita waktu Wanita Hari Ini TV3 persembahan tahun lepas anak-anak kami daripada SKSP. Jadi perbezaan lonjakan kita drive anak-anak kita dalam pembangunan potensi dan bakat ini, ramai ibu bapa yang memaklum kami kepada PIBG, anak-anak dia mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Ada seorang ibu bapa tu background dia hebat, Cik Zaid, farmasis lagi. Dia tak dapat nak macam mana nak didik anak dia supaya bercakap, aktif bercakap di sekolah. Dia hanya pergi sekolah, dia kata, dia beritahu saya, anak dia, cikgu saya nak pergi tandas, cikgu saya nak keluar, itu saja.
Dia Tapi macam dia pemalu lah, pendiam gitu. sangat pemalu. Keyakinan diri dia sangat rendah. Ya, keyakinan diri tadi, betul. Betul. Selepas dia sertai bakat ukulele, ibu bapa yang drive, galakkan anak-anak, belikan ukulele dan sebagainya, dan masuk bakat ukulele sekolah kami. Selepas itu anak dia masuk, apa jua persembahan yang bukan ada di sekolah, malah di luar. Anak dia sangat berkeyakinan tinggi. Dan bila dia jumpa saya balik, dia kata, Cik Azman, anak saya dah aktif, dah bersosial, dah kata apa, rajin untuk menyertai apa-apa bakat. Ini antara perkara-perkara yang pihak PIBG boleh membantu dan menyokong pembangunan sekolah, terutamanya dalam menengahkan bakat dan potensi anak-anak. Dan Kalau saya boleh tambah sikit. Silakan. Nak tanya kalau Cik Zaid nak tambah. Terlibat dalam program anak-anak yang memerlukan intervensi awal, yang ada autism ke apa. Sebenarnya inilah kunci sebenarnya untuk menaikkan semangat mereka, maruah, dan paling penting apa tu, self confident. Multiple intelligence dia panggil. Kita kadang-kadang terlalu fokus pada akademik semata-mata kan. Sedangkan intelligent, kecerdasan, kecerdikan tu banyak ruang dia. Termasuklah muzik tadi, teater dan bagai-bagai lagi. Saya syabas, very good kalau semua sekolah. Dan sekarang tugas tu jatuh kat kita, Cik Azman, dengan Fiza dan Fakir semua kan, kat rumah. Guru-guru memang kita percaya mereka mempunyai kekuatan dan juga kata apa, ditugaskan untuk mendidik dari segi itulah kata apa IQ tu tadi. Peranan guru-guru menyediakan dari segi pembelajaran ataupun PDP dalam kelas. Jadi kita lah warga ibu bapa dan PIBG menyokong ekosistem sekolah itu dengan elemen-elemen membentuk pembudayaan peningkatan potensi dan bakat ini tadi. Dan kesan daripada itu adalah akademik pun meningkat. Akademik anak-anak dia meningkat because dia ada keyakinan untuk bertanya. Betul. Okey, Cik Azman, Cik Zaid, ini mungkin kita boleh kongsikan juga. Kadang-kadang ibu bapa ni, guru-guru ada buat satu WhatsApp group untuk diberikan segala maklumat, perkembangan dan juga kerja-kerja dan sebagainya. Ini kita kena lihat juga peranan seorang guru ini. Ibu bapa pun harus mainkan peranan kerana kadang-kadang ada dalam kalangan ibu bapa ni tak sabar, suka melepaskan kemarahan kepada guru-guru dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita harus akur bahawa guru-guru ini juga harus kita jaga hatinya, harus juga sama-sama kita berganding bahulah antara ibu bapa dan juga guru, PIBG juga untuk sama-sama kita memastikan anak-anak kita ini tidak tercicir. Cik Zaid, saya ringkasnya. Betul. Pertama sekali saya sangat-sangat setuju dengan statement Fiza sebut tadi. Ramai ibu bapa terlalu ambil mudah peranan guru, dah lah tak ucap terima kasih pergi hentam lagi. Kita tak nafikan ada guru-guru pun manusia, ada yang baik, ada yang tak baik, tetapi kita kena tengok, sebagi saya lah, pandangan saya terlalu ramai guru-guru yang telah banyak berkorban. Mereka ni frontliners lah. Dari segi akademik, dari segi kesihatan, doktor dengan nurse tu frontliners. Dari segi akademik, IQ tadi, mereka ni frontliners. Dan banyak mereka ni hero-hero yang tak didendang, yang tak nampak. Mereka sendiri pun tak tunjuk sebab yalah mereka buat ikhlas kan. Jadi kita tak nampak. Jadi pertama sekali saya sangat setuju. Kalau nak bagi pendapat boleh, tak ada masalah. Tapi cara bagi pendapat tu janganlah buat orang sampai lemah semangat, betul tak? Betul. Macam orang bagi pendapat kat kita lah. Kalau tegur kita elok, okey je. Tapi kalau cara tegur tu macam nak lepas geram, kita tahu kita salah pun kita tak nak mengaku. Kita jadi defensif kan. Jadi samalah cikgu JDJ ambil lah peluang ni tahun baru ni. Kita pun ubah sikap baru. Sama-sama. Berkenalan lah dengan cikgu. Tanya dia apa masalah, apa cabaran-cabaran yang cikgu hadapi. Masuk. Kalau ada grup-grup macam tu masuk. Dan jadi ahli grup yang baik lah. Maknanya offer solution. Ada adab. Bagi support. Ya, silakan. Okey, kita rasa macam banyak yang kita dapat hari ini berkenaan dengan dilema persekolahan ni dari segi IQ-nya, macam mana kita nak membawa diri dan juga adab-adab terhadap ibu bapa ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada dua tetamu hebat kita, Cik Zahid Muhammad dan juga Cik Azman Nizam atas perkongsian mengenai topik hari ini. Kita harapkan sama-sama penonton dapat membuka mata dan juga minda mereka berkenaan topik kita hari ini. InsyaAllah. Ini bukan orang kata tanggungjawab satu pihak
pihak, tapi bagaimana banyak pihak harusnya berganding bahu untuk memastikan anak-anak kita ini akan terus mendapat pendidikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Baiklah, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya. Dan sebelum kita berpisah, Fatin, kita nak kongsikan selain daripada ibu bapa, guru-guru dan juga anak-anak ini yang juga terkesan akibat penutupan sekolah dan sebagainya, tetapi ada juga mereka seperti pengusaha kantin sekolah dan juga pengusaha bas sekolah yang juga turut terkesan hebat akibat penutupan sekolah ini. Kita ada laporan berkenaan dengan pengusaha bas, jom kita saksikan. Penangguhan sesi persekolahan akibat wabak pandemik COVID-19 memberi tamparan hebat kepada sistem pendidikan Malaysia selain pelajar turut merasakan banyak ketinggalan pelajaran. Antara yang turut terjejas adalah pemandu bas sekolah lantaran operasi bas sekolah yang terpaksa dihentikan menyebabkan pendapatan mereka terjejas. Sebelum pandemik semuanya berjalan seperti biasalah, tak ada banyak masalah sangat. Mak opak pun kita banyak memberi perkhidmatan kepada golongan B40. Pengguna perkhidmatan bas sekolah ni terdiri daripada kalangan mereka yang memerlukan perkhidmatan dan sebahagian tu sebagai pilihan. Jadi ada setengah mak opak yang tak sempat nak hantar anak dia pergi balik sekolah, jadi dia menggunakan perkhidmatan bas sekolah. Tetapi golongan kedua yang tak sempat ni, bukan yang memerlukan, mereka kebanyakannya menarik diri daripada menggunakan perkhidmatan bas sekolah ketika pandemik ni. Jadi kami menghadapi pengurangan penumpang lebih daripada 30%. Dalam menempuh kegusaran dan kepayahan, mereka tetap akur akan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19, terutamanya kesihatan pelajar sekolah. Ramai kita punya ahli, lebih daripada 30% ahli kita telah menghentikan terus perkhidmatan. Mereka dah bertukar bidang lah. Bidang lain ada yang terus bawa lori, ada yang meniaga online, ada yang jadi untuk penghantar makanan, penghantar barangan. Jadi macam-macam yang mereka lakukan, yang penting mereka survival mereka terpaksa diteruskan, kehidupan mereka terpaksa diteruskan. Diharapkan pandemik COVID-19 ini segera berakhir dan membawa sinar baharu serta secebis harapan untuk pemandu bas sekolah di Malaysia. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Baik penonton, kita dah sampai ke penghujung rancangan dan kami nak wawarkan jawapan kepada teka-teki yang kami bagi tadi. Apa tu Fiza? Pen. Jawapannya mata pen. Tapi rata-rata ramai dalam kalangan rakan-rakan kita di Facebook yang sudi menjawab soalan itu. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berinteraksi dengan kami hari ini. Betul jawapannya. Tapi yang pertama sekali jawab betul abang juru kamera kita, Abang Rahman Salim. Dia jawab dulu. Teka-teki terus. Pen, dia kata. Kan ada jawapan bocor. Okey, tak apa. Baiklah, esok insya-Allah rakan-rakan kita akan kembali bersama dengan anda penonton wanita hari ini yang berada di rumah. Ya. Dengan topiknya hak pengguna perundangan bersama Uyaina dan juga Hawa esok. InsyaAllah. Bagi anda yang berada di rumah, manfaatkan waktu yang diberikan ini, dan bagi anda yang masih lagi di negeri-negeri yang dibenarkan untuk orang kata menjalankan aktiviti seperti biasa, pastikan anda terus mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. InsyaAllah kita jaga kita sama-sama dapat mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Terus jaga diri. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi kekal hati.